Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan rakan-rakan, sebelum kita masuk kepada impak rasuah, saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai isu-isu rasuah di Malaysia. Sebelum kita masuk kepada isu-isu rasuah di Malaysia, mari kita pergi dulu kepada apa itu maksud rasuah. Okey, seperti yang kita tahu, rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Okey, kita masuk kepada isu rasuah politik. Hari ini rasuah dan politik ibarat isi dengan kupu, seakan menjadi kelaziman dan trend apabila menyebut politik pasti dirantai dengan rasuah. Walhal politik sebelum era kemerdekaan wujud tanpa anasir-anasir buruk seperti rasuah. Syed Hussein Alatas pernah berkata, ciri-ciri rasuah digalurkan seperti suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, sama ada melibatkan pihak pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya. Kajian demi kajian dijalankan bagi mencari jawapan kepada persoalan bagaimanakah rasuah bermula, di manakah akar umbinya, apakah punca, kesan dan bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini. Kajian paling menarik dijalankan oleh Jam'i Hamil pada tahun 2004 tentang pelibatan sebuah parti politik. Penemuan dari hasil kajian menjurus kepada pelibatan parti-parti dan pemimpin-pemimpin politik dalam bidang perniagaan. Kesannya, gejala atau lebih tepat lagi virus rasuah ini sukar ditangani dan dibanteras sekiranya pelibatan mereka ini masih berterusan. Ramai pemimpin dan ahli-ahli politik hari ini mencuburi politik bukan dengan niat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Malah, politik dilihat sebagai satu medan yang boleh mendatangkan keuntungan dengan mudah, menaikkan taraf hidup dan jalan pintas untuk lebih dikenali. Acap kali ketika tiba musim pilihan raya, pelbagai janji manis ditaburkan untuk memancing sokongan dan perhatian. Bagi pihak yang calonnya sukar dilihat mendapat tempat, hadiah dan habuan lumayan turut dijanjikan sebagai bonus sekiranya mereka berjaya. Akibatnya, kekayaan negara diagihkan kepada kelompok tertentu dengan alasan menjaga kepentingan sesuatu kaum. Akhirnya, amalan kronisme, nepotisme dan politik wang menjadi budaya. Okey, kita dapat lihat di sini, artikel mengenai pelindungan adalah rasuah. Okey, kita dapat melihat mengenai 1MDB. Artikel ini adalah mengenai tentang bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Razak, mengenai kes penyelewengan 1MDB. Seperti yang kita tahu, kes ni adalah kes yang terbesar sekali yang terlibat mengenai rasuah. Okey, artikel seterusnya kita dapat lihat hero Malaysia di mana iaitu Puan Nur Sawani telah digelar sebagai James Bond versi Malaysia. Ini kerana Puan Sawani telah meletakkan perakam suara di dalam bekas pensel sewaktu mesyuarat laporan pengauditan 1MDB dijalankan. Jadi di situ dapatlah bukti-bukti terkumpul mengenai kes 1MDB yang telah diseleweng. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu rasuah dari segi ekonomi. Isu rasuah dari segi ekonomi pula, seperti yang kita maklum, sektor ekonomi adalah antara sektor yang menerima kesan langsung akibat amalan rasuah di negara kita. Pelbagai ketirisan, penyelewengan dan salah guna kuasa berpunca dari ketamakan harta dan kekayaan menyebabkan ekonomi kita semakin tenat, dirompak oleh individu yang ada kepentingan. Pada dasarnya, gejala rasuah yang berterusan berisiko melandaikan lengkuk pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Antara sektor yang menyumbang kepada amalan rasuah yang tinggi sehingga boleh menjejaskan ekonomi negara ialah seperti sektor perolehan, penguatkuasaan dan perlesenan. Secara prinsipnya, jenayah rasuah dan masalah ketirisan bukan sahaja akan menjejaskan pendapatan kerajaan, tetapi turut memberi kesan besar kepada prestasi ekonomi negara secara keseluruhan.
Transparency International Malaysia pernah melaporkan negara kerugian lebih kurang 40 bilion hingga 50 bilion akibat daripada aktiviti rasuah di mana impak rasuah kepada pertumbuhan ekonomi ternyata suatu realiti yang pahit untuk ditelan. Rasuah yang tidak terkawal dalam sektor perniagaan boleh menyebabkan para pelabur berfikir dua kali sebelum melabur kerana mereka tidak mahu menanggung kos yang tidak wajar dan membebankan. Jika pelabur asing tidak masuk, bagaimana kita mampu membangunkan ekonomi rakyat dan negara? Dalam pada itu, kajian oleh Transparency International Malaysia juga menunjukkan aktiviti rasuah telah menelan belanja sebanyak 400 daripada keluaran dalam negara kasalnya iaitu KDNKK. Antara lain ianya termasuklah aktiviti menerima komisen 5 hingga 10% berdasarkan harga projek daripada syarikat berjaya. Berdasarkan harga projek seperti membocorkan maklumat termasuk nilai kontrak kepada kontraktor tertentu, menciplak kertas cadangan yang dikemukakan dan kemudian memberi kepada syarikat lain. Aktiviti rompakan ekonomi negara seperti ini melalui perancangan yang cukup licik dan pakatan yang tidak bermoral antara pegawai yang diamanahkan dengan syarikat yang berkepentingan bukan sahaja merugikan negara, malah merompak hak ekonomi syarikat yang jujur dan telus. Kemasukan pendata asing tanpa izin seperti parti serta memperdaya kerajaan dari segi bayaran cukai dan hasil negara juga cukup berleluasa di negara kita. Aktiviti seumpama ini tidak lain dan tidak bukan ianya secara langsung merompak ekonomi negara secara terang-terangan. Misalnya, bayangkan akibat rasuah, ramai individu maupun syarikat dapat mengelak atau lari dari tanggungjawab untuk membayar cukai yang secara lazimnya menjadi punca kewangan kerajaan serta ada pula peniaga yang dapat mengeksport dan mengimport pelbagai barangan dengan menipu harga dan melakukan apa yang disebutkan under declaration, maka ianya merupakan aktiviti rompakan hasil atau ekonomi negara secara terang-terangan. Jujurnya, rasuah merupakan salah satu faktor utama yang menyekat pembangunan ekonomi negara. Justru ianya perlu ditangani secara serius demi memberi manfaat bersama buat semua rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian pada 1999 menerusi Jurnal Perbandingan Ekonomi oleh Mo Pak Hong dari Universiti Baptist Hong Kong memperincikan bahawa 1% peningkatan dalam rasuah boleh mengurangkan kadar pengembangan sebanyak 0.72%. Okey, kita dapat lihat di sini suspek utama kaut 5% keuntungan isu-isu rasuah dalam sektor ekonomi. Okey, seperti salah laku rasuah menjejaskan ekonomi dan seterusnya kita masuk kepada isu rasuah pendidikan. Okey, isu rasuah dari segi sosial saya akan petik mengenai pendidikan lah. Jadi, kepada pegawai KPM yang korup, kunci rasuah adalah memastikan tidak boleh sesekali sampai ke mana-mana prosiding mahkamah awam. Ini kederangaran sangat haram. Kenapa pegawai KPM begitu korup? Okey, dari segi pendidikan ada beberapa lah, bukan semua. Okey, ia benar-benar salah di sisi undang-undang. Apakah modus operasi mereka? Daripada laporan Polis dan SPRM, pegawai KPM yang berjawatan tinggi memeras ukut, mengancam, mengintimidasi dan mengganggu murid, ibu bapa dan guru agar tidak memberi kenyataan saksi dalam prosiding tata tertib sivil atau jenayah. Kepada pihak yang korup, strategi melakukan satu lagi jenayah baru untuk menutup 10 jenayah yang telah dilakukan sebelum ni adalah jadi matlamat mereka untuk memisahkan mahkamah daripada mangsa saksi. Mereka nak menutup kesalahan. Mengapa pegawai berjawatan tinggi terjebak dengan rasuah? Kadang-kadang dalam kes rasuah jangka panjang, pegawai tinggi KPM membantu pegawai bawahan mereka. Persoalannya, mengapa pegawai tinggi tidak melapor rasuah? Sebabkan oleh kegagalan sendiri menjalankan rasuah, pegawai atasan memilih untuk melindungi diri mereka atau berkumpul untuk menutup kesalahan masing-masing. Mahkamah atau rakyat akan tertanya bagaimana pegawai tinggi itu tidak tahu rasuah itu berlanjutan jangka panjang sekiranya dia melakukan tugasnya, seharusnya menghentikannya. Okey, kat sini kita dapat lihat bukti pegawai KPM di bawah menggugut mangsa tersamat dan memusnahkan testimoni saksi.
Di sini adalah artikel yang terdapat daripada utusan ataupun surat khabar. Okey, kita dapat lihat antara pegawai KPM dan anak murid. Hasil akhirnya, apakah bentuk rasuah dalam pendidikan? Kita semua tertanya, apa bentuk rasuah dalam pendidikan? Okey, contoh pegawai KPM yang melakukan rasuah ni, kita dapat lihat dia akan berkata, jangan bersuara tentang salah laku. Kita tunggu KPM. Jangan mahu jadi hero. Dia akan menutup dari segi bukti. Sekolah seperti keluarga kita. Jangan bocorkan masalah kita di awam atau polis. Gunakan saluran yang betul. Itu tidak bermaksud SPRM atau polis lah. Pindahkan guru sebelum ibu bapa faham apa yang berlaku. Kalau ada salah laku, kita settle baik-baik. Contohnya kalau untuk kes-kes berat, mereka tidak mahu melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti pihak polis, pihak SPRM. Mereka lebih gemar untuk menutup periuk mereka sendiri. Contoh orang yang melindungi rasuah ni adalah seperti kata-kata mereka adalah seperti yang sudah berlaku biarlah. Siapa yang tak buat salah, berhentilah menilai orang lain. Kenapa sensitif? Jangan biarkan isu kalau guru langgar SOP. Mereka cuba menutup salah laku mereka dengan berkata-kata manis. Okey, jadi ini adalah sama sekali salah dan tidak benar. Kita patut cegah. Ini adalah salah satu isu-isu rasuah dalam pendidikan. Okey, saya akan serahkan kepada rakan saya mengenai impak rasuah. Terima kasih. Besar isu, besar juga impaknya. Sebelum tu kita kaji dulu sedikit tentang punca gejala rasuah berlaku. Okey, antaranya yang pertama yang kebanyakan berlaku adalah disebabkan inginkan gaya hidup yang mewah. Sebahagian generasi sekarang mereka ingin dilihat mewah, dilihat bergaya tetapi di luar kemampuan. Ini menyebabkan bila ada peluang untuk mencapainya, si pelakon tanpa segan-silu bersedia untuk mengambil rasuah. Okay, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Majlis Belia Malaysia Zulkifli Johar, inginkan gaya hidup dan dilihat mewah adalah antara sebab utama yang menjadi punca sebilangan besar belia terjebak dalam gejala rasuah. Kajian menunjukkan 55% daripada jumlah belia terlibat dengan rasuah. Ia juga boleh dikaitkan sedikit dengan lagu yang ditulis oleh seorang penyanyi iaitu Ultimate yang bertajuk Amboi. Okay, antara liriknya adalah, kalau tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah, amboi, amboi. Kalau mahu gaji besar tapi kerja sambil lewat, amboi, amboi. Okay, itu menunjukkan bahawa generasi sekarang sangat suka untuk menjadi mewah tapi menggunakan jalan yang singkat ataupun jalan yang cepat. Ini adalah antara penyebab kepada mudah berlakunya rasuah. Okay, yang kedua, sikap tamak menguasai diri. Okay, kadang-kadang individu yang mengambil rasuah bukanlah daripada orang yang tidak berkemampuan, akan tetapi sifat tamak menguasai sehingga masih lagi menerima rasuah walaupun sudah mendapat jawatan yang tinggi pendapatannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengurusi World Islamic Chamber of Commerce, Datuk Muhammad Ramalan Yunus, sikap tamak dan haloba antara penyebab seseorang tanpa segan-silu menerima suapan. Keinginan mereka yang tidak terkawal menyebabkan jenayah rasuah ini lebih mudah dilakukan apabila wujudnya ruang dan peluang seperti ini. Okay, yang ketiga, teladan buruk oleh pemimpin. Okay, pemimpin adalah contoh kepada orang bawahannya. Jika orang atasannya mengambil rasuah, ia bercerminan bahawa orang bawahan juga akan berani melakukannya. Pentingnya pemimpin menjadi teladan yang baik kepada orang bawahan. Kebanyakan isu rasuah yang berprofil tinggi melibatkan orang atasan atau pemimpin. Okay, sebagaimana laporan SPRM, pada penghujung tahun 2016, pihak SPRM telah merampas sejumlah wang RM114.5 juta daripada 2 pegawai kanan sebuah agensi kerajaan. Mereka yang didakwa menyalahgunakan kuasa membabitkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion sejak tahun 2010. Okey, selepas kita mengkaji beberapa punca, antara impak yang perlu kita tekankan adalah impak kepada individu. Lepas individu akan membentuk satu impak untuk impak masyarakat dan juga yang terakhir akan menyebabkan impak yang lebih besar itu impak daripada segi negara. Okey, impak gejala rasuah daripada segi individu. Yang pertama, akan dilaknat oleh Allah.
Impaknya ini individu tersebut pasti akan mendapat laknat dan ancaman daripada Allah. Hidupnya tidak akan tenang, tidak akan mendapat rahmat dan taufik serta hidayah Allah. Akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Ini adalah bertepatan dengan hadis Rasulullah yang mana Allah dan Rasulnya melaknat si pemberi dan si penerima rasuah. Okey. Mufti Selangor juga, iaitu dia mengatakan, Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid, Allah SWT menjanjikan balasan azab neraka kepada pemberi dan penerima rasuah ekoran perbuatan itu yang disifatkan sangat jijik serta kotor dalam Islam. Si pemberi dan si penerima rasuah akan menerima balasan di dunia dan juga di akhirat. Okay, yang kedua, hilang integriti seseorang. Apabila seseorang itu mengambil rasuah, integritinya akan hilang. Perasaan kebaikan dilakukan semakin pudar. Dia hilang akhlak yang baik kerana ingin memenuhi hawa nafsu diri sendiri, sanggup mengkhianati amanah dan tanggungjawab yang dipikul kerana mempergunakan kuasa yang ada di tangan. Integriti adalah perisai bagi seorang daripada terjebak di dalam gejala rasuah yang menyebabkan hilang kepercayaan ramai kepada individu tersebut. Okay, sebagaimana yang dikatakan oleh Naib Pengurusi Yayasan Pencegah Jenayah Malaysia MCPF Tan Sri Lee Lamtai, antara hanya nilai integriti, kejujuran dan amanah yang kukuh dalam diri seorang dapat menangkis godaan rasuah. Sebab godaan rasuah, dia akan menyebabkan kita suka kepada satu perkara, suka kepada harta, pangkat, darjat, dan itu adalah satu godaan. Masyarakat akan tidak percaya dengan anda. Ianya kerana anda telah mengkhianati amanah sebagai seorang pekerja dengan memilih rasuah untuk mendapatkan kehendak dan kemewahan dengan yang tirani. Okay, yang ketiga, hilang punca pekerjaan. Okey, pekerjaan disandang dan akan diwujudkan seadanya isu rasuah ini terbongkar, kerana ia akan melibatkan isu mahkamah dan pandangan serong orang ramai kepada individu tersebut sehingga boleh menyebabkan tempat individu tersebut bekerja mendapat impak yang negatif. Okey, sebagai contoh, kes yang berlaku di Kuantan pada 26 Januari 2023, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan dan denda RM210,000 terhadap pengarah Pusat Khidmat Kontraktor Pahang Kementerian Kerja Raya Saiful Azman Taha atas kesalahan menerima rasuah membabitkan sijil kontraktor Taraf Bumi Putera STB. Tertuduh didakwa menerima wang tunai itu sebagai dorongan mengeluarkan sijil kontraktor Taraf Bumi Putera STB kepada syarikat berkenaan. Akibat daripada perbuatan tersebut, ia menyebabkan pengakuan bersalah yang dibuat tertuduh, dia akan kehilangan pekerjaan selepas 14 tahun berkhidmat, sekaligus hilang semua keistimewaan sebagai pejabat awam seperti pendapatan bulanan, keistimewaan rawatan perubatan serta pencen. Okay. Yang keempat, impaknya adalah individu tersebut akan menerima hukuman daripada mahkamah, iaitu bersalah rasuah akan dikenakan hukuman mengikut Seksyen 17(a), iaitu menerima rasuah dengan penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan jika suapan dapat dinilai, atau RM10,000 mana yang lebih tinggi. Hukuman ini juga akan dinilai semula supaya hukuman yang diberi lebih memberi pengajaran dan perasaan takut kepada pelaku rasuah, walaupun dalam jumlah rasuah yang sedikit. Sebagai contoh, ada satu kes yang berlaku di Johor Bahru bertarikh 11 April 2021. Hanya kerana perbuatan rasuah sebanyak 300, seorang lelaki menerima padah setelah dijatuhkan hukuman penjara 1 hari berserta denda RM10,000. Tertuduh didakwa memberi suapan sebanyak RM300 kepada pembantu penguatkuasa Majlis Perbandaran Keruang MPK Muhammad Firdaus Abdul Wahab agar tidak mengeluarkan kompaun atas kesalahan melakukan kerja tanah yang menyebabkan kekotoran. Sumber daripada Utusan Malaysia 11 April 2021. Jika anda menerima rasuah, anda akan dipenjarakan dengan begitu lama. Ingat, anda menerima suapan tidak berbalik berbanding anda duduk di penjara. Yang kelima, yang terakhir, impaknya adalah hilang keluarga.
iaitu keluarga adalah insan yang paling rapat bagi setiap individu. Berjalin rasuah boleh menyebabkan hubungan baik sesama keluarga semakin renggang dan mendapat malu kerana ia melibatkan nama baik sebuah keluarga. Anda akan kehilangan keluarga tersayang akibat rasuah yang anda lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ainur Hidayah. Hari ini saya akan membincangkan tentang impak rasuah terhadap masyarakat, negara dan juga akta rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah merupakan salah satu penyalahgunaan kuasa dan jenayah di Malaysia dan juga di mana sahaja sekalipun. Mari kita lihat impak rasuah terhadap masyarakat dari aspek politik. Yang pertama, tidak mendapat prasarana sepatutnya kerana politik wang sebelum pilihan raya umum. Ini umumnya terjadi kerana seperti yang kita tahu, ahli politik gemar menabur janji kepada rakyat, tetapi setelah mereka memenangi sebuah jawatan atau memenangi sebuah kerusi, akhirnya mereka tidak sama sekali membuat sebarang kerja. Jadi manifesto yang dijanjikan tidak akan dilaksanakan dan yang mendapat kerugian adalah rakyat, di mana rakyat tidak akan mendapat prasarana yang sepatutnya mereka dapat. Yang kedua, kepercayaan terhadap ahli politik terhakis. Mengapa hal ini terjadi? Ini kerana apabila rakyat melihat ahli politik tidak membuat kerja, sangat leka ataupun sambil lewa membuat kerja, maka mereka pastinya sudah tidak lagi percaya dan mereka akan memilih wakil yang baru untuk pilihan raya umum akan datang. Seterusnya, impak rasuah terhadap masyarakat dari aspek ekonomi. Kita lihat pula dari sudut ekonomi, jika rasuah berlaku kepada masyarakat, kesukaran mendapatkan pekerjaan kerana tiada kenalan di organisasi. Ini biasa berlaku ketika temu duga di mana sudah ada calon yang mendapat jawatan tersebut, tetapi calon-calon lain hanya datang untuk temu duga dan pastinya mereka akan berasa kecewa jika mereka gagal. Mereka tidak mengetahui bahawa terdapat calon yang telah dipilih beberapa hari sebelum hari temu duga, iaitu mereka yang mempunyai kabel ataupun kenalan di pejabat tersebut. Yang kedua, tender projek besar dikuasai oleh si pemberi rasuah. Ini terjadi kerana kebiasaannya tender-tender projek besar dimonopoli oleh golongan kapitalis yang mempunyai wang yang banyak. Jika tender projek besar ini telah dihantar ataupun telah disusun melalui subkontraktor, maka wang yang pertama iaitu jumlah yang pertama untuk projek tersebut pasti akan berkurangan sehinggalah subkontraktor yang terakhir, maka terjadilah infrastruktur seperti jeti kayu yang tular baru-baru ini, jeti kayu yang sangat kecil yang berharga mungkin kurang RM5,000. Ini terjadi kerana rasuah. Siapa yang rugi? Masyarakat yang akan rugi. Seterusnya, impak rasuah terhadap masyarakat dari aspek sosial. Apa yang berlaku pada masyarakat? Menjauhkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan kaya. Yang kita tahu golongan kaya mempunyai wang yang banyak, maka mereka mampu untuk membayar atau menyogok pegawai-pegawai atasan di pejabat seperti pejabat tanah dan sebagainya. Manakala orang miskin, mereka tidak mempunyai sejumlah wang yang banyak dan mereka harus menunggu sehingga selesai urusan mereka di pejabat tanah. Dan yang kedua, mengancam keselamatan masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Ini yang terjadi seperti di jeti kayu berwarna coklat itu. Apa yang jadi? Ini boleh mengancam keselamatan masyarakat di mana jeti tersebut tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan. Kenapa? Kerana kos pembuatannya telah dikurangkan, maka piawaian itu tidak akan dapat diukur dengan sendirinya, dengan tetap. Apa yang akan jadi? Masyarakat sendiri yang akan menanggung sebarang kecelakaan ataupun kemalangan ataupun di jalan raya khususnya. Terdapat syarikat-syarikat yang telah memonopoli projek jalan raya, tetapi mereka mengambil keuntungan yang besar menyebabkan jalan itu tidak dapat diturap dengan betul dan akhirnya mengakibatkan kemalangan dan juga mengakibatkan korban jiwa. Seterusnya, mari kita lihat impak rasuah terhadap negara. Apa akan jadi pada sudut politik? Pertama, sistem pemerintahan menjadi lemah dan kucak-kacir.
Kenapa? Kerana sistem pemerintahan negara merupakan sistem pemerintahan yang paling tinggi, iaitu di Jabatan Perdana Menteri seperti jika di Malaysia, jika di Amerika Jabatan Presiden. Jika mereka sendiri mengamalkan rasuah, maka sistem pemerintahan akan menjadi huru-hara dan kucak-kacir. Ini menunjukkan bahawa golongan-golongan pemerintah sendiri ada mengambil rasuah dan golongan bawahan juga pasti akan mengikut jejak golongan atasan. Yang kedua, kebimbangan hubungan diplomatik antara negara. Apabila gejala 1MDB telah disebarkan, maka negara-negara rantau Asia telah mendapat khabar bahawa Malaysia mengamalkan rasuah yang sangat tinggi, sangat teruk, maka mereka tetap bimbang dengan hubungan diplomatik jika mereka juga nanti akan terkesan. Seterusnya, impak rasuah dari aspek ekonomi terhadap negara kita. Bila berlakunya rasuah yang berleluasa seperti gejala 1MDB, gejala air Sabah dan sebagainya, maka ia menjejaskan ekonomi negara kerana kekurangan pelabur asing yang datang ke negara kita. Pelabur asing ini mereka melihat pencapaian ataupun mereka melihat sesebuah negara melalui ekonomi. Jika ekonomi mereka sangat menakutkan atau membimbangkan, pastinya pelabur asing akan menarik diri daripada melabur di negara kita. Contohnya yang terjadi seperti di negara seberang, Indonesia. Apabila negara kita telah mengamalkan rasuah berleluasa, maka syarikat terkenal Amerika Syarikat milik Elon Musk, Tesla, telah menubuhkan sebuah kilang di Indonesia dan akan beroperasi secepat mungkin. Kenapa Tesla tak datang ke Malaysia? Kerana kadar rasuah yang tinggi di Malaysia mengakibatkan Tesla ini bimbang jika periuk nasib mereka akan terjejas. Yang kedua, menanggung beban hutang yang tinggi. Apabila rasuah sesebuah negara itu tinggi, maka negara tersebut perlu membayar hutang yang tinggi, di mana hutang-hutang tersebut sepatutnya boleh diagihkan kepada sektor-sektor yang penting seperti sektor pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Maka di sini siapa yang rugi adalah rakyat sendiri rugi daripada perbuatan rasuah pihak-pihak yang tidak berintegriti. Seterusnya, impak rasuah terhadap negara dari aspek sosial. Apa akan terjadi jika terdapat pegawai yang membocorkan maklumat ketenteraan ataupun sistem pertahanan negara kita? Pastinya negara kita akan mengalami ancaman keselamatan, dan siapa yang akan bertanggungjawab tentang hal ini? Pegawai-pegawai tersebut mereka telah mendapat sogokan yang besar untuk membuat ataupun membocorkan satu maklumat, maka mereka sudah pasti akan melarikan diri. Tetapi apa akan terjadi kepada orang lain, pada masyarakat yang tiada kena-mengena, yang masyarakat marhain seperti kita? Apa akan terjadi pada kita jika maklumat ini dibocorkan? Sudah pasti keselamatan kita juga keselamatan kita sudah pasti diancam juga. Dan yang kedua, maruah negara tercalar di seantero dunia. Apabila gejala 1MDB telah disebarkan ke media massa, ke layar antarabangsa, jika anda perasan ketika itu, negara-negara luar seperti Australia, Singapura dan sebagainya, mereka sangat bimbang dan mereka juga telah mengeluarkan berita-berita di televisyen mereka sendiri yang mengakibatkan tersebarnya keaiban kita, negara kita Malaysia. Ketika itu, jika anda duduk di luar negara, pastinya anda akan terkesan juga kerana mungkin rakan-rakan anda akan menanyakan tentang gejala 1MDB. Ini menjadi tajuk utama di dada akhbar di seluruh negara. Dan pelaksanaan Akta Rasuah, terdapat pelaksanaan Akta Rasuah iaitu Akta Rasuah SPRM 2009 yang menyatakan 4 kesalahan utama rasuah, iaitu yang pertama, meminta menerima rasuah. Yang kedua, menawar memberi rasuah. Yang ketiga, salah guna kedudukan, iaitu seperti pegawai, mereka menggunakan kedudukan untuk apa-apa suapan, sama ada untuk diri sendiri, keluarga dan juga kawan-kawan. Dan yang keempat, membuat tuntutan palsu seperti sijil sakit palsu, invoice palsu, pesanan tempahan palsu, resit palsu dan juga elan perjalanan palsu. Apa yang kita dapat lihat di negara kita adalah pelaksanaan Akta Rasuah itu sangat lemah, di mana sistem pencegah rasuah, sistem perundangan juga telah dirasuah.
maka apa yang kita boleh lihat adalah kerajaan sepatutnya meningkatkan denda kepada si pemberi rasuah atau si penerima rasuah supaya mereka tidak akan mampu lagi untuk membuat rasuah, membuat suapan serta sogokan. Tetapi kerana jumlah denda ini terlalu rendah, mereka terlalu kaya untuk membayar semua, mereka akan buat lagi rasuah dan rasuah sampai bila pun tidak akan berhenti. Jadi, akhir kata dari saya, hentikan rasuah kerana rasuah musuh negara. Amalkan slogan 3J daripada SPRM iaitu jangan hulu, jangan kautim dan jangan settle. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.